Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Kali ini kita akan sambung semula bab 7, kadar tindak balas 7.4 teori perlanggaran. Untuk sesuatu tindak balas berlaku, zarah-zarah bahan tindak balas mestilah berlanggar. Berdasarkan teori perlanggaran, suatu tindak balas kimia boleh berlaku apabila satu zarah tindak balas berlanggar dengan satu zarah lain dengan jumlah tenaga kinetik tertentu. Perlanggaran antara zarah-zarah yang membawa kepada tindak balas dikenali sebagai perlanggaran berkesan. Tenaga pengaktifan ialah tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah bahan tindak balas untuk bertindak balas. Untuk suatu tindak balas berlaku, perlanggaran tersebut mesti mematuhi dua syarat. Syarat yang pertama, zarah-zarah yang berlanggar mesti mempunyai orientasi pelanggaran yang betul. Syarat yang kedua, zarah-zarah yang berlanggar mesti mempunyai tenaga yang cukup, iaitu sama atau lebih daripada tenaga minimum yang dikenali sebagai tenaga pengaktifan EA. Sekarang cikgu akan terangkan analogi tenaga pengaktifan. Berdasarkan lompatan tadi, tenaga yang diperlukan oleh seorang atlet lompat tinggi untuk melepasi palang sama seperti tenaga pengaktifan yang diperlukan oleh zarah untuk memulakan tindak balas. Berdasarkan gambar rajah profil tenaga, EA, tenaga minimum yang perlu diatasi oleh zarah-zarah bahan tindak balas supaya perlanggaran antara zarah-zarah menjadi perlanggaran yang berkesan. EA prime merupakan tenaga pengaktifan yang lebih rendah disebabkan oleh kehadiran mangkin. Sekarang cikgu akan terangkan orientasi perlanggaran. Cuba perhatikan rajah. Molekul hidrogen berlanggar dengan molekul oksigen. Ia berlanggar pada orientasi betul. Jadi, hasil baru yang terbentuk, molekul air terbentuk. Tenaga perlanggaran zarah sama atau lebih daripada tenaga pengaktifan. Ikatan kimia dalam bahan tindak balas terputus, jadi tindak balas berlaku. Perlanggaran berkesan. Yang seterusnya, bahan A berlanggar dengan bahan B. Bahan A dan bahan B berlanggar pada orientasi salah, jadi tiada hasil baharu terbentuk. Ia akan melantun. Tenaga perlanggaran zarah kurang daripada tenaga pengaktifan. Ikatan kimia dalam bahan tindak balas tidak terputus, jadi tiada tindak balas berlaku, perlanggaran tidak berkesan. Yang pertama, kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Semakin kecil saiz pepejal bahan tindak balas, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada perlanggaran yang membenarkan lebih banyak pelanggaran antara zarah tindak balas. Frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah meningkat. Frekuensi pelanggaran berkesan
antara zarah-zarah meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. Yang seterusnya, kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi bilangan zarah per unit isi padu. Frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah meningkat. Frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah-zarah meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. Kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Semakin tinggi suhu bahan, semakin tinggi tenaga kinetik bahan tindak balas. Frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah meningkat. Frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah-zarah meningkat. Kadar tindak balas meningkat. Kesan makin ke atas kadar tindak balas. Makin menyediakan lintasan alternatif bagi tindak balas dengan tenaga pengaktifan EA' yang lebih rendah bagi zarah tindak balas untuk bertindak balas. Lebih banyak zarah-zarah berlanggar dapat mengatasi tenaga pengaktifan baharu EA' yang lebih rendah. Frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah meningkat, maka frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah-zarah meningkat. Kadar tindak balas meningkat. EA merupakan tenaga pengaktifan tanpa mangkin. Apabila ditambahkan dengan mangkin, ia menyediakan laluan atau lintasan alternatif yang mana merendahkan tenaga pengaktifan EA'. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas siri yang seterusnya bersama cikgu.